adalah 3 kod usrah. Perlu tamat kod usrah, 3 kod usrah untuk anda bergraduan, tamat matrikulasi untuk menyambungkan pengajian ke peringkat degree ataupun ijazah sarjana muda. Yang keempat adalah penyesuaian dengan kaedah Perintah Kawalan Pergerakan PKPB yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bersempena wabak COVID. Okey, sebab sebelum ni kita ada buat usrah secara bersua muka lah untuk sesi sebelum ni lah, sesi satu sebelum ni . So sekarang disebabkan COVID kita tetap jalankan usrah sebab ia satu syarat untuk bergraduan. So kita akan buat secara atas talian. Okey. Untuk pengetahuan semua pelajar, usrah dikendalikan oleh Seksyen Tarbiyah Kaunseling dan Kerjaya iaitu berpusat di Pusat Hal Ehwal Mahasiswa PHEM. Pelajar kalau ada masalah dengan usrah boleh direct kepada pihak kami iaitu STKK di bahagian di pejabat kami PHEM lah, ataupun boleh call di nombor telefon yang tertera. Apa saja permasalahan tentang usrah, sebab usrah ni memang dikendalikan oleh PHEM ataupun STKK seksyen kami, dibantu oleh fakulti. Okey. Kalau ada apa-apa tidak faham boleh tanya direct kepada kami lah. Okey. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar ataupun pelajar yang semester 1 yang baru masuk, untuk kod usrah matrikulasi kita ada 3 kod, iaitu di mana anda ada 3 semester dan ada 3 kod. Setiap semester ada 1 kod. Okey, untuk semester 1 adalah STP 1000. Anda kena ingat untuk semester 1 STP 1000, untuk semester 2 STP 2000, untuk semester 3 STP 3000. Okey? Sekiranya pelajar semester 1 ni gagal usrah STP 1000 ni, dia dah naik semester 2. Dia tidak boleh ambil STP 2000 dia kena ambil repeat kod yang sama STP 1000. Kena faham tu. Repeat STP 1000. Okey? Kalau pelajar ni gagal, dan kod usrah ni kalau pelajar gagal dia tak naik secara automatik dekat dia punya kod subjek untuk didaftarkan dalam e-campus ataupun dalam My LMS you all tu. You kena add borang, tambah, add borang khusus lah, add and drop borang. So kami akan addkan subjek yang anda gagal. Sekiranya anda tidak berbuat demikian, anda akan tertinggal kod usrah yang anda gagal, dan kod usrah yang baru untuk semester 2 pun dia tidak didaftarkan secara automatik. Kena faham tu untuk pelajar semester 1 terutama sekali. Okey, bila pelajar tu dah semester 1 gagal, masuk semester 2 dia akan daftar STP 1000, dan semester 3 pelajar ni bila dia naik semester 3 baru dia boleh repeat 2 kod subjek iaitu STP 2000 dan 3000 disebabkan pelajar itu adalah pelajar semester akhir dan tiada subjek lagi untuk next sem. Untuk sem mungkin ada tambah sem ke sem keempat. Kena faham ya? So saya memang mengambil berat tentang kod usrah ni sebab pelajar kadang-kadang dia sebab jam kredit tak ada, pelajar ni perlu lulus atau lulus atau gagal je. So pelajar ni kadang-kadang buat ignore sehingga kan tertinggal kod usrah, dan bila tertinggal kod usrah pelajar tak boleh nak menamatkan pengajian di peringkat matrikulasi dan tidak boleh naik kepada degree. So untuk pelajar semester 3 tolong ambil berat tentang kod usrah kerana anda akan naik degree next sem depan. So pastikan kod usrah STP 3000, STP 1000 dan 2000 tu tamat. Okey. Sekiranya anda masih tertinggal kod usrah mana-mana, sila rujuk ke bahagian STKK PHEM. Masih ada masa lagi untuk anda menyemak kod usrah anda yang mana-mana tertinggal untuk semester 3 yang mana-mana tertinggal supaya anda boleh buat add and drop, sebab ikutkan takvim add and drop masih dibuka untuk anda daftar kod usrah. Okey, faham ya? Okey, takvim pelajar matrikulasi kita akan mulakan pada 20 hari bulan 11. Okey, saya akan buka takvim. Sekejap ya.
Ayo, mana nak? Takwim, alright. Okay, anda boleh nampak tak takwim yang saya paparkan? Nampak Boleh Puan, boleh Puan. Okay. Kalau kita tengok takwim kat sini, untuk pendaftaran semua dah selesai lah. Pendaftaran pelajar baru last 31 12 10 hari tu. Dan senarai nama saya telah upload dekat MyLMS pada 4 hari bulan 11 dan pada 6 hari bulan 11 saya telah kemaskini nama-nama terbaru lah yang mana telah add and drop dengan saya. Yang semalam je saya belum update tapi saya akan buat hari ini. Saya akan bagi kepada Nakid lah yang mana-mana tambah kod usrah ulangan ya. Okey, kita kod tambah khusus kita akan buka sampai 15 hari bulan 11. So mana-mana pelajar yang gagal, tolong ingatkan kawan-kawan yang mana kawan-kawan anda ada gagal, tolong ingatkan untuk tambah khusus sebelum 15 bulan 11 lah. Maknanya yang lain tu dah berdenda. Tak perlulah nak tunggu sampai berdenda RM50 satu kod subjek. So anda pelajar-pelajar boleh ingatkan kawan-kawan yang mana gagal. Saya rasa ramai yang gagal sesi lepas belum lagi menghantar borang add and drop kepada saya. Tolong email kepada saya direct musdalila@quiz.edu.my. Dalam MyLMS ada email saya terangkan email untuk anda emailkan borang add and drop. So saya sebolehnya kita hantar sebelum 15 hari bulan 11 supaya kita boleh mulakan usrah 20 hari bulan 11 tu dengan kumpulan yang sudah cukup lengkap. Faham ya? Okey. Rilah ataupun riadah kita akan buka pada 20 hari bulan 11 sehingga tamat usrah anda iaitu 15 hari bulan 1. 20 hari bulan 11 adalah hari bermulanya usrah dan 15 hari bulan 1 adalah hari yang terakhir usrah anda. So kita buka link untuk anda hantar tugasan riadah ini dalam tempoh yang lama. So saya harap anda hantar semua tugasan ya. Okey, untuk rekod yang pertama adalah pada 20 bulan 11 hari minggu depan hari Jumaat. Kita akan upload, kita akan masukkan dalam grup Nukuba iaitu link untuk anda hantarkan rekod pertama. Begitu juga dengan rekod kedua, setiap rekod kita akan hantar pemakluman di dalam grup Nukuba di mana pelajar-pelajar Nukuba akan bawakan maklumat tersebut kepada kumpulan usrah masing-masing. Faham ya? So kita akan ada rekod kedua pada 27 hari bulan 11. Nanti penerangan jelas tentang rekod-rekod ni saya akan jelaskan kemudian Okey, untuk rekod ketiga, okey saya terangkan kat sini pun tak apa, nanti saya repeat kemudian di yang belakang Untuk rekod pertama dan rekod kedua anda boleh tengok di mana-mana YouTube mengenai ceramah agama dan boleh buat sinopsis lah dan hantar kat dalam Google Site. Untuk 27 hari bulan 11, 27 pula, 4 hari bulan 12 iaitu rekod ketiga. Okey, ini adalah cadangan semua AJK Usrah di mana kita tetapkan video atau Facebook Live yang anda perlu lihat, yang perlu anda tonton untuk anda hantar tugasan, di mana FB Live ni akan masukkan dalam Facebook quiz. Anda akan lihat FB Live ini. Tak perlu cari dari YouTube ataupun FB Live yang lain. So kami akan sediakan taklimat ini dan anda perlu tonton dan buat sinopsis lah. Begitu juga dengan rekod keempat, kelima, anda ada 5 kali FB Live yang kami sediakan untuk anda hantar tugasan, di mana rekod ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Yang ni tak perlu anda cari dekat YouTube ataupun Facebook lain.
Yang ini kami sediakan mengikut tarikh-tarikh tertentu yang ada di dalam takwim ini. Okey, untuk usrah perdana, kita ada usrah perdana 2 kali usrah perdana untuk pelajar matrikulasi. Usrah perdana 1 sama juga dekat FB Live Masjid Al-Azhar. Penceramah dan tajuk pihak STKK PHAM yang tentukan. Dan FB Live usrah perdana kami akan buat pada hari Ahad, bukan hari Jumaat. Hari Ahad, tarikh dan link kami akan bagi pada hari Ahad. Hari mengikut takwim lah, hari yang sepatutnya anda buat usrah perdana. Okey, usrah perdana pada 3 bulan 1 2020 hari itu hari Ahad, dan usrah perdana 2 17 hari bulan 1 2021 juga pada hari Ahad. Okey. Buat masa sekarang itu sahaja sampai usrah perdana 2. Ringkas sahaja untuk tugasan untuk pelajar matrikulasi, sebab pelajar matrikulasi tidak perlu menduduki exam, hanya perlu hantar tugasan secara atas talian. Okey. Okey, saya akan pergi kepada PowerPoint seterusnya. Okay, next PowerPoint adalah, okay. Nampak PowerPoint? Okay, pelantikan Nakib Nakibah. Nakib Nakibah ini telah dilantik oleh pihak Sekretariat Sistem Tabriah Kamil STKK Pusat PHAM secara rawak bagi memudahkan urusan perjalanan usrah. Ada juga nakib-nakibah yang volunteer. Terima kasih banyak-banyak kerana anda memang layak dan berminat untuk menjadi nakib-nakibah. Dan senarai nama pelajar mengikut nakib-nakibah ni adalah pelajar-pelajar yang mendaftar kod usrah mengikut kod usrah masing-masing yang kami tarik daripada e-campus. So pelajar yang tidak mendaftarkan kod usrah namanya memang tidak tertera di dalam kumpulan. Sekiranya ada pelajar yang menambah kod usrah tanpa pengetahuan saya terus daripada BPA, mohon rujuk kepada bahagian PHAM juga, bahagian STKK, kerana pelajar tiada grup. Boleh email kepada saya, saya letakkan juga pemakluman di dalam MyLMS, boleh tengok di situlah. Sebab ada setengah pelajar ni dia mendaftarkan nama, mendaftarkan kod di BPA tapi tidak maklum pada kami, so namanya tidak ada di dalam grup lah. Sebab tarikh dia daftar tu telah lepas pada tarikh kami tarik nama di dalam e-campus. Okey, nakib-nakibah yang dilantik akan diberi surat rasmi secara rasmi sebagai latihan rasmi, surat latihan rasmi secara nakib-nakibah. Kami akan bagi secara ECJ lah. Tugas utama nakib-nakibah ni adalah bertanggungjawab terhadap ahli usrahnya mengikut kumpulan dan sebagai pemudah cara antara pihak sekretariat dan ahli usrah, di mana itulah saya katakan apa sahaja makluman yang kami sampaikan dalam kumpulan Nukubar, mohon nakib-nakib sampaikan kepada ahli-ahli usrah. Itulah pemudah cara di antara dua pihak, ya, di mana anda ada ahlinya dan boleh sampaikan apa yang kami ingin sampaikan. Okey, nakib-nakibah yang komited dan bertanggungjawab dan bertugas sepenuhnya dedikasi, kami akan bagi ECJ kepada pelajar-pelajar. Okey, pembagian kumpulan. Pembagian kumpulan akan diselaraskan oleh sekretariat. Seperti yang saya maklumkan tadi, pembagian kumpulan ini telah dibuat oleh pihak STKK, di mana nama telah ditarik daripada e-campus. Setiap kumpulan mempunyai 15 orang ahli usrah termasuk nakib ataupun nakibah lah mengikut jantina, kumpulan lelaki dan perempuan, di mana L tu adalah lelaki, kumpulan 1 adalah L1, maknanya lelaki kumpulan 1 lah. Kalau P itu perempuan, P adalah perempuan kumpulan 1, macam tu lah P, jangan tertukar supaya pemakahan senang untuk kami buat.
kepada untuk hantar tugasan. Okey, senarai nama mengikut pula telah diwawarkan dalam MyLMS, pelajar boleh tengok, boleh cari nakib masing-masing, dan nakib-nakib pun yang telah membuat kumpulan, alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, untuk ahli usrah perlu bertanggungjawab untuk memastikan diri sendiri mengenali nakib-nakib masing-masing. So ahli usrah kena ingat nama nakib dan kumpulan supaya memudahkan untuk menghantar tugasan, dan tugasan dihantar dalam bentuk kumpulan memudahkan kami untuk memberi markah. Okey. Okey, ini kaedah pelaksanaan usrah. Di sini saya akan terangkan dengan lebih jelas tugasan-tugasan yang ada di dalam takwin tadi untuk dihantar, macam mana nak hantar, apa itu tugasan dia. Di sini saya akan perjelaskan. Okey, yang pertama adalah rehlah ataupun riadah. Okey, yang ini pelajar kena, sebab sesi lepas pelajar ramai yang tak hantar mungkin tak faham. Kali ni kita telah ubah suai sedikit dan ada penambahan, penambahan untuk anda lakukan tugasan ini. Di mana ahli usrah semua termasuk nakib lah, perlu menyediakan satu video pendek dalam durasi 30 atau 40 saat sahaja. Untuk video tersebut, ahli usrah perlu memperkenalkan diri, menyatakan sedikit biodata diri, biodata ringkas tentang diri sendiri. Video tersebut perlu dihantar ke dalam grup WhatsApp ataupun WhatsApp lah, kita guna WhatsApp tak guna Telegram. So kita dalam grup WhatsApp kumpulan masing-masing, di mana nakib-nakibah perlu record video kenaan dan mencatat nama pelajar yang menghantar video itu, dan nama-nama tersebut perlu dihantar kepada saya lah, PIC, kepada usrah ni, di mana saya akan mencatat nama-nama pelajar yang menghantar video memperkenalkan diri tu, saya akan bagi markah. So actually ini adalah proses suai kenal, suai kenal di antara di antara nakibah dengan ahli-ahli usrah. Sebab anda ni dibuat dalam kumpulan yang baru dan ahli-ahli yang baru, so boleh memperkenalkan diri. Itu konsep untuk riadah kali ini. Konsep dia adalah untuk berkenal mesra tu ya, dalam talian. So anda boleh memperkenalkan diri, nama siapa, umur berapa, ambil kod usrah apa, semester ambil program apa, banyaklah, boleh perkenal dalam masa 30 hingga 40 saat. Okey, kalau tak faham tentang ini boleh tanya selepas ni lah. Okey, untuk next record adalah, kalau tengok kat sini, melihat dan mendengar tazkirah ceramah secara talian ataupun online melalui media sosial seperti FB Live Quiz. Sesi tazkirah dan ceramah ini dimaklumkan kepada akan dimaklumkan oleh pihak STK KPM Quiz dari masa ke semasa. Kita ikut takwim lah. Rekod pertama kita akan bagi pemakluman, rekod kedua kita akan bagi pemakluman. Selain itu, ahli usaha juga perlu melihat dan mendengar sesi ceramah atau tazkirah secara ringkas dalam talian online yang terdapat dalam media sosial seperti YouTube. Yang ni hanya untuk rekod 1 dan 2 sahaja. Bila yang 3 tu you kena ikut FB Live Quiz lah. Okey, untuk video tazkirah sekurang-kurangnya pilih yang 30 minit yang 30 minit dari YouTube ataupun video ceramah yang mana-mana ada di dalam online. Sorry. Okey, daripada tazkirah dan ceramah ini, ahli usrah perlu membuat butiran penceramah seperti nama penceramah, biografi penceramah, serta ahli usrah juga diminta untuk menyediakan sinopsis ringkas berkaitan tazkirah atau penceramah berkenaan dalam borang yang disediakan, iaitu dalam Google Form. Okey, terus hantar kepada kami lah.
Tak perlu hantar kepada nakib masing-masing sebab dia bila guna link untuk Google Form ni dia terus hantar kepada pihak yang bertanggungjawab lah, STKK PHAM. So seperti nama penceramah ni, nama penceramah, biografi penceramah lah, bukan nama anda ataupun biografi anda. Saya dapat tugasan anda hantar nama anda, biografi anda, dan ceramah tu, sinopsis tu memang sinopsis yang anda dengar. Okay? Confuse sekejap situ ya. Okey, untuk record tadi anda ada 7 kali record lah, 7 tugasan lah kena hantar, 7 kena hantar ya. Okey, untuk puasa sunat, ahli diminta untuk membuat pengesahan puasa sunat dalam template borang yang disediakan melalui Google Form. Anda tak perlulah nak record saya puasa ke apa, anda cuma perlu puasa dan hantar kat Google Form tu puasa. Hantar kat Google Form tu pengakuan saya dah puasa. Okey. Dekat Google Form ataupun link yang diberikan nanti yang melalui puasa sunat. Link puasa sunat punya Google Form. Maksudnya kena puasa 4 kali. Lepas tu dah puasa tu tak catat tarikh lah Kak kan? Catat tarikh, hantar. Kalau 4 kali puasa, 4 hari puasa 4 kali lah hantar. Betul. Kalau awak hantar puasa 4 hari tapi awak hantar sekali, kami tetap catat 1 kali je lah. So awak kalau maksudnya Google Form tu 4 kali awak hantar. 4 kali awak tulis nama, 4 kali awak isi form tu, 4 kali awak tulis awak puasa, pengakuan puasa sunat tu. So awak dapatlah 20 markah. Satu puasa 5 markah. Okay, faham? Okay, next. Usrah perdana, seperti saya maklumkan tadi, usrah perdana ada 2, usrah perdana 1 dan usrah perdana 2. Kita akan mulakan usrah perdana 1 6 hari bulan 12 dan usrah perdana 2 pada 3 hari bulan 1. Okey, usrah perdana ni iaitu mendengar dan melihat sesi tazkirah atau penceramah secara dalam tarian ataupun online, media sosial seperti Facebook lah. Biasanya ni yang kita maklumkan ni, FB Live Masjid Azhar Quiz sahaja untuk usrah perdana kali ini. Okey, untuk sesi tazkirah ceramah ni akan dimaklumkan oleh pihak STKK Quiz dari semasa ke semasa. Maknanya sebelum bermulanya usrah perdana 1, kami akan bagi pemakluman dan akan bagi link untuk anda hantar tugasan. Okey, daripada sesi ceramah ataupun tazkirah ini, ahli usrah perlu mendapatkan butiran penceramah seperti nama, biografi, serta ahli usrah perlu menyediakan sinopsis ringkas berkaitan dengan tazkirah atau ceramah ataupun perkongsian yang anda dengar dan dah dengar daripada ceramah tersebut. Perlu diisi kat dalam Google Form tu, dah hantar. Dia sama je kaedah dengan FB Live, tapi FB Live sama dengan record. Tapi kami tetapkan usrah perdana ni ceramah yang bertajuk, kami yang pilih tajuknya, pihak STKK yang pilih tajuk dan penceramah. Okey, untuk modul usrah yang menghadiri kuliah agama di Masjid Azhar ni, kami telah ubah suai. Anda tidak boleh menghadiri kuliah. So kami memohon atau meminta pelajar atau ahli usrah itu untuk membaca Al-Quran 4 surah yang terkandung dalam Al-Quran, 4 surah untuk pelajar matrikulasi, 4 surah. Membaca Al-Quran berserta dengan bacaan terjemahan. Ahli usrah diminta untuk membuat pengesahan dan bacaan dalam borang yang disediakan melalui Google Form. Pilihan surah, kami telah tetapkan pilihan surah dia, iaitu surah Al-Mu'minu ayat 118, surah Ar-Rahman, surah Yasin, surah Luqman ayat 34. 4 surah itu sahaja yang anda perlu baca, termasuk dengan bacaan terjemahan, dan membuat pengesahan di dalam Google Form. Pengesahan maknanya pengakuan lah, anda dah baca surah-surah ni 4 kali awak kena buat pengakuan, 4 surah 4 kali. Kalau awak baca surah Ar-Rahman sahaja, 1 je lah awak hantar.
Macam tu. Kalau awak baca 4 surah, 4 kali lah awak hantar. Okay? Faham? Okay. Tak faham boleh tanya lepas ni ya. Okay, ini sistem pemarkahan. Saya akan notetkan kat sini markah yang anda akan dapat daripada tugasan yang dihantar. So lepas ni jangan tanya lagi ke dalam grup WhatsApp berapa markah, berapa total markah. Saya nyatakan di sini. Okey, untuk rehlah ataupun riadah, sekali saja tugasan yang anda perlu hantar dan tempoh masa yang panjang iaitu bermulanya usrah 20 sampai berakhirnya usrah pada 9 berakhir berapa? Berakhir 15 tadi bulan 1 kan. Okey. Markah dia 5 markah sahaja. 5 markah pun banyak nak kira. 5 markah pun banyak membantu anda untuk naikkan markah. 5 markah tu hanya memperkenalkan diri. Hantar video pendek kepada Nakib. Nakib take note ataupun tulis nama anda yang anda dah hantar. Bagi kepada saya akan bagi markah 5 markah. Okay. Saya tak perlu tengok video tu. Anda buat tu saya tak perlu tengok. Saya cuma perlu nama yang menghantar video kepada Nakib saja. Okay, 5 markah. Likak. Likak ada 7. Satu likak adalah 5 markah. Kalau likak tu anda hantar, maknanya biodata ada, nama penceramah ada. Biodata pun janganlah pendek, penceramah bebas. Tak boleh lah macam tu. You panjangkan sedikit baru dapat markah lah. And then ulasan. Ulasan pun kena panjang, at least 250 patah perkataan lah. 200 hingga kurang daripada 250 lah, maknanya dalam 200-250. So anda hantar 5 markah. Hantar cukup sinopsis ada, biodata ada, nama penceramah ada, 5 markah. Tapi kalau hantar tak cukup, pemotongan markah ada. So jangan kata awak hantar 7 tu dapat 35 markah terus. Tidak mungkin sebab kat situ ada pengurangan markah di mana ada kekurangan bahagian-bahagian isi tertentu. Dah faham ya? So, 1 likok adalah 5 markah, 7 likok 35 markah penuh. Okay. Untuk puasa sunat, 4 kali tugasan. Untuk 4 hari puasa, 4 kali tugasan dihantar, 20 markah. 5 kali puasa, maksudnya 5 markah 1 kali puasa. 1 hari puasa 5 markah. So, 4 kali awak puasa tu 20 markah. Okay, untuk usrah perdana ni markah dia tinggi sikit nak kirakan dengan likot. So better buat usrah perdana dalam 2 kali usrah perdana ni. Okay, usrah perdana 1 kali 10 markah. 10 markah, 2 kali ada 20 markah. Macam tu juga, awak jangan target nak lulus je awak kira pelajar-pelajar kira ni. Ada juga penolakan markah, tengok bergantung kepada sinopsis ataupun biodata yang anda hantar cukup lengkap ataupun tidak. Kat situ kita ada pemotongan markah lah. So saya cadangkan pelajar hantar semua tugasan yang diberi supaya anda boleh lulus dengan cemerlang. Okey, untuk yang kelima adalah menghadiri majlis kuliah agama di Masjid Al-Azhar. Kita tukar kepada yang mengaji Quran tadi lah, 4 kali tugasan iaitu 4 surah 20 markah. 1 surah 5 markah, 4 surah jadi 20 markah. So markah dia jadi 100%. Okay. Senang je nak lulus dengan STP usrah ni. Anda perlu hantar je tugasan. Tak perlulah awak nak repeat usrah ni sampai sesi semester 3 baru nak tambah stem lah semua. So ikut saja apa yang telah ditugaskan. InsyaAllah lulus 100%, 100%. Okey, penghantaran tugas dibuat secara individu. Yang ini tak termasuk yang rilah ataupun riadah tadi. Yang riadah tu hantar kepada secara individu tapi hantar kepada nakib. Okey, ahli usrah perlu menghantar tugasan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan secara dalam talian ataupun online dengan menggunakan kaedah Google Form yang disediakan dalam Google Site oleh pihak STKK-PHEM. So bagi pelajar yang semester 2 dan semester 3 anda telah pernah menggunakan Google Site, very easy, mudah sangat. Perlu enter everything dalam satu Google Site dan just send sahaja. Dan bagi pelajar semester 1 dan pelajar semester 1 yang baru daftar, saya rasa tak ada masalah sebab
Google Form ataupun Google Site ni memang senang sangat untuk anda hantar tugasan. Okey, tarikh-tarikh penting penghantaran tugasan ni kita rekaskan daripada takwim tadi ya. Untuk rilah atau riadah satu kali tugasan bermula pada 20 hari bulan 11 hari Jumaat ini dan tamat tempoh dia, tarikh tutup dia adalah 15 hari bulan 1 jam 5 petang. Kalau awak hantar 15 hari bulan 1 jam 5 minit pun kami dah tak terima, kami dah tutup Google Form punya link tu kami dah tutup. So nak hantar rilah ataupun riadah tugasan ni hantar seawal mungkin sebab kami dah buka 20 hari bulan 11 kami dah buka dah. So maknanya 15 hari bulan 1 jam 5 petang memang tutup dan tak ada rayuan lagi untuk buka semata-mata nak hantar tugasan rilah atau riadah ini. Okey. Likok 7 kali tugasan. Okey, 7 kali tugasan maknanya tazkirah online 2 kali tu bermula 11 tengah malam pada tarikh setiap tarikh hari likok. Maknanya likok 1 dan likok 2 tu pada hari Jumaat 20 hari bulan 11 tu kami akan buka pada 11. Biasanya kami buka Khamis malam, hari Khamis, kami 19. Okey, Khamis 19 hari bulan kami dah buka 11 tengah malam. So 20 hari bulan 11 tengah malam kami dah tutup. Tempoh dia 24 jam. Okey? Untuk link dia, maknanya likod 1 dan likod 2 macam tu kami akan buka sehari sebelum, maknanya hari Khamis malam Khamis malam Jumaat kami dah buka, hari Jumaat malam kami tutup 24 jam. Okey, untuk FB Live 5 kali sama juga kami akan buka Untuk yang FB Live ni dia bergantung kepada waktu mulanya ceramah itu dimulakan. Contoh, sebagai contoh untuk FB Live yang kita masukkan untuk kali ni, misal kata ceramah tu bermula pada pukul 8 malam 4 hari bulan 12 bersama dengan likok yang ketiga. Contohnya, kalau kata mula pukul 8 malam, kita akan tutup link tu pada 11.59 malam itu juga. Tapi kita akan maklumkan waktu mulanya likok FB Live tu bila daripada masa ke semasa lah kepada nakib dan juga nakibah supaya dapat dimaklumkan kepada ahli usrah. Okay, contoh kalau FB Live tu bermula pukul 11 pagi macam hari ni. Jadi tutupnya still 11.59 malam nanti. Kalau maksudnya apa harapan kami supaya pelajar-pelajar ahli usrah semua dapat tengok FB Live itu secara terus dan terus menghantar rumusan ataupun apa-apa juga evidence dapatan daripada tazkirah yang didengarkan secara live tersebut. Itu maksud FB Live yang kita yang ahli usrah jazah usrah masukkan kat. Cuma tarikh tu kita tak dapat ketepatan lagi, kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Cuma kalau kata bermula pada 8 malam, jadi saudara-saudari semua kena selesaikan sebelum 11.59 malam tu juga. Maksudnya dengar FB Live, terus buat rumusan dan terus hantar. Dan biarkan kita tetapkan FB Live yang kita akan buat ni selama 1 jam sahaja. Okay, maksudnya perkongsian tu sangat singkat berbanding dengan usrah perdana. Usrah perdana ni kita buat penceramah akan berceramah selama 2 jam. Itu perbezaan antara likok dan juga usrah perdana. Okey Kak, boleh sambung? Okey, saya harap pelajar faham di mana FB Live ni kami yang tentukan FB Live. Kami akan bagi link, kami akan bagi FB Live tu bermula bila. Contohnya lah pada hari likok ketiga iaitu pada 4 hari bulan 12. Pada 4 hari bulan 12 katakan usrah perdana tu bermula pada 10 pagi. So kami dah buka link, so kamu dengar ceramah tu 10 pagi, 11 pagi dah habis. So maknanya daripada pukul 11 pagi hingga 11.30 malam tu kami boleh hantar, 11.59 malam tu kamu boleh hantar tugasan. Okey, tugasan. Katakan likok kedua, likok keempat tu pada 11 bulan 12, 2020 Jumaat, likok keempat tu 11 bulan 12 tu katakan FB Live pula bermula pada pukul 8 malam. Okey, 8 malam hari Jumaat 11 malam tu, 11 bulan 12 tu hanya beberapa jam sahaja ada masa. Maknanya kalau pukul 8 bermulanya FB Live tu, pukul 9 tamat, so 10, 11, 59 saja masa untuk anda hantar tugasan. Faham ya?
Okey, untuk puasa sunat seperti yang saya maklumkan tadi lah, 4 kali hantar. Kita akan buka link untuk puasa sunat ni bermula pada 20 hari bulan 11 sehingga 15 hari bulan 1. Jam 5 petang. So 1 minit kami dah tutup lah. Okey, untuk usrah perdana 2 kali. Macam usrah perdana yang macam Cik Zaid maklumkan tadilah. Biasanya usrah perdana kita akan buat pada hari Ahad pada waktu pagi. Biasanya kita akan buka link tu, usrah perdana dia akan buat dalam pukul 9 ataupun 10. So kita akan buka link hanya hari itu sahaja sehingga pukul 1 petang setiap tarikh untuk usrah perdana dijalankan. Maknanya awak dengar ceramah pukul 9 hingga pukul 10, boleh hantar tugasan tu sampai pukul 1 tengah hari sahaja. Lepas tu kami dah tutup lah. Okay, sebab markah dia 20, so kamu kena bertukar lumus sikit lah untuk dapatkan markah 20 markah tu, mendengar ceramah dan hantar tugasan dalam tempoh 1 hari tu. Okay, dalam tempoh 1 hari di mana dengar ceramah pukul 9 hingga 10, pukul 1 kena dah siap hantar lah sebelum pukul 1 tu. Okay, untuk majlis, untuk menghadiri kuliah agama di Masjid Al-Azhar iaitu puasa mengaji Quran 4 kali tugasan. So sama juga link tu akan dibuka, link Google Form tu akan dibuka bermulanya 20 hari bulan 11 pada hari Jumaat minggu depan dan akan tutup pada hari terakhir tugasan usrah iaitu 15 hari bulan 1 2021 jam 5 petang. Okey, saya harap pelajar-pelajar dapat hantar tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan lah. Okey, untuk makluman penting kat sini. Okey, pelajar perlu mematuhi sebarang tarikh yang telah ditetapkan seperti mana takvim usrah yang telah dikeluarkan. Pelajar dibenarkan untuk membuat rayuan semakan markah mengikut tarikh yang telah ditetapkan sebelum keputusan rasmi peperiksaan dikeluarkan. Okey, nombor 1 tadi yang pasal takwin memang kena ikut kena ikutlah tarikh-tarikh yang dikeluarkan lah. So apa-apa rayuan untuk buka balik link kami tidak akan layan lah. Okey, untuk pelajar yang telah mendapat markah untuk markah boleh katakan anda gagal tidak berpuas hati dengan markah yang anda dapat, anda boleh buat rayuan semakan markah. Tarikh kami buka biasanya selepas dapat result anda diberi tempoh 2 minggu untuk anda hantar semakan markah. So pelajar-pelajar perlu take note yang ini boleh buat sebelum tarikh tutup. Bila tarikh dah tutup, keputusan telah dikeluarkan oleh pihak senat, kami tidak akan layan lagi lah apa-apa permohonan rayuan. Sebab kami dah bagi tarikh buka dan tarikh tutup untuk rayuan semakan markah. Okey, yang keempat, pelajar diminta sentiasa mengemaskan maklumat peribadi pelajar terutamanya nombor telefon dan alamat email dalam e-campus. Yang ini masalah sikitlah kerana pelajar kebanyakannya tidak mengemaskan nombor telefon yang diberi. Segala online, usrah online sekarang ni memerlukan nombor telefon yang betul lah, nombor supaya anda dapat dihubungi dan dimasukkan dalam grup. Ada juga pelajar-pelajar yang masih nakik-nakik yang masih belum mendapat lagi nombor pelajar. InsyaAllah nanti saya akan bantulah untuk dapatkan nombor pelajar yang aktif. Okey. Okey, saya buka untuk sesi soal jawab. Anda boleh nak bertanyakan apa-apa tentang usrah, untuk perjalanan usrah supaya anda tidak ada kekeliruan. Saya buka untuk sesi soal jawab. Okey, ada pertanyaan? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Maaf saya nak bertanya pasal rela tadi, saya tak berapa nak faham. Dia kena buat video untuk biodata, lepas tu hantar ke grup kami sendiri. Jadi macam mana lepas tu saya perlu submit ke dengan pihak Puan tentang video ahli usrah saya? Okey, untuk rela tadi, video tu tak perlu anda submit. Katakan anda ada pelajar selama 15 orang, anda list je nama pelajar yang hantar. 15 tu ada berapa hantar? Ada katakan ada 10 orang hantar, anda list je 10 orang yang hantar tugasan tu. Lepas tu hantar kepada saya lah, sebab Google Form hantar
Cik Zahid, dalam Google, ada Google Form ke untuk hantar tugasan nama-nama pelajar ni? Tak ada. Yang tu nanti kita akan follow up dengan Nakib pada hari 15 hari bulan tu. Okay. You just take note. Okay, Nakib dan Nakibah perlu take note je nama-nama pelajar yang hantar biodata diri ni. Kalau boleh buat awal minggu lah, better. Siapa yang dah cukup lengkap 15 boleh terus hantar kepada saya. Kalau pelajar yang belum cukup lengkap 15 ahli dia, katakan ahli dia ada 15 tu belum cukup lengkap, tak perlu hantar lagi kepada saya. Cuma tunggu pada tarikh yang terakhir iaitu tarikh 15 bulan 1. Boleh hantar senarai nama yang telah yang telah yang telah hantar lah, maknanya you listkan nama yang telah hantar. Mana-mana kumpulan nakib yang dah cukup lengkap ahli usrah dia buat tugasan tersebut boleh hantar. Pemakahan akan diberi dalam siapa yang hantar terus saya bagi markah lah. Kalau pelajar yang kumpulan yang belum lagi buat biodata diri tu, tugasan tu boleh hantar pada hari terakhir tugasan iaitu 15 hari bulan sebelum pukul 5 petang. Boleh WhatsApp je kepada saya personal pun boleh, dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Supaya pemakahan saya boleh berikan dalam tempoh 15 hari bulan tu lah. Jangan hantar 15 hari bulan lepas pukul 5, saya pun tak terima juga walaupun dalam WhatsApp. Dia perlu hantar senarai nama tu dalam tempoh yang diberi. Faham? Okay, jelas Puan. Terima kasih. Sama. Ada lagi pertanyaan? Nakib-nakibah yang lain faham tak apa yang telah saya presentkan? Okey, kalau ada pertanyaan, kita ada ruangan chat yang berada di dalam ni lah, Google Meet ni. Jadi boleh tanya kat situ. Ni ada soalan daripada Nik Ifah Adilah binti Nik Ismail. Okey, saya baca. Saya nak bertanya, jika ada pelajar yang mempunyai talian internet yang rendah atau coverage dan dia terhantar lambat tugasan tersebut, maksudnya adakah dia perlu inform kepada Nakibah atau inform kepada Puan? Atau bagaimana? Ya. Okey, untuk talian internet yang rendah ni dan tiada coverage ni, saya tak boleh nak bantu sangat. Saya minta pelajar ni seboleh-bolehnya mendapatkan pada hari yang perlu online kan tugasan tu, mendapatkan cuba dapatkan talian internet yang contohnya di luar rumah ke, di bandar ke, macam tu contoh. Sebab tugasan ini dia tak ada rayuan untuk hantar kemudian, sebab bila kami dah tutup link tu, Google Site tu, kamu tak boleh hantar, tak ada markah lah. So kalau seboleh-bolehnya cuba dapatkan internet pada tarikh yang untuk hantar tugasan ni. Macam mana? Pelajar Nik Ifah ada dengar jelas? Okey, jelas. Okey, ada lagi pertanyaan? Okey, Nurul Aina Hazika. Ali Bastik masuk. Okey, saya baru. Okey, Ali Bastik yang baru masuk ya. Tak apalah. Sekarang dah habis presenting, kita ada soal jawab. Tapi apa-apa ni boleh tanya kemudian lah. Okey, untuk Nurul Aina Hazika, pertanyaan dia, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Maaf bertanya, saya tak faham part yang kuliah membaca Al-Quran tu sekali terjemahan. Macam mana ya Puan baca Al-Quran serta terjemahan? Ya betul, baca Al-Quran, contohnya awak baca Yasin lah, baca Yasin, habis dah surah Yasin tu awak bacalah terjemahan yang ada kat tepi pada Quran tu. Awak baca dan fahamkan. Kadang-kadang pelajar pun, termasuk saya lah, baca Al-Quran pun kita tak faham kan. So kita kena baca dengan terjemahannya sekali. Okey, baca terjemahannya maksudnya kita faham dengan terjemahan tu walaupun Al-Quran tu kita tak faham ayat-ayat bahasa Arabik ni kan. Okey. Lepas tu awak dah baca surah tu, katakan awak dah baca 20 hari bulan hari tu awak dah baca dah surah Yasin, hari Jumaat malam kan awak baca surah Yasin termasuk dengan terjemahan. Teruslah hantar kepada tugasan tu kepada link yang telah diberikan. Sebab link tu dah buka 20 hari bulan. Contohnya awak dah free dah, hari Sabtu pun awak nak baca, awak dah bacalah surah Al-Mu'min pula. Awak baca hari Sabtu pun boleh hantar, sama juga. Awak baca surah tu, ayat-ayat Al-Quran tu dan baca juga terjemahannya. Faham tu? Faham Nur Hazika?
Nur Aina Hazika. Okey. 4 kali baca surah, 4 kali hantar. Okey, kalau awak nak markah, betul-betul nak markah, buat bacaan surah Al-Quran tu dengan puasa. Kat situ tak ada penolakan markah. Anda hantar, anda buat, anda hantar, dapat markah penuh. 20 markah, dapat penuh. Macam tu juga dengan puasa. Hantar 4 kali puasa, 20 markah penuh. Tak ada penolakan sebab dia tak ada sinopsis. Tapi Okey? kena jujur tu. Kena jujur lah ya. Kena Dengan jujur lah kita sebab dengan itu Allah Ta'ala tu walaupun jangan awak kita tak semak. jangan Tapi- awak tak baca Quran tu, tak baca pun surah tu tapi awak hantar, itu berdosa lah. Itu antara awak dengan Allah lah. Okey? Baik, faham Okey, sekejap saya nak baca yang tadi. Auji Sofrina binti Sulistiono. Okey. Okey, saya respon yang tu Kak. Ha? Saya respon yang ni. Menti yang tu, okey. Okey, so untuk makluman pelajar asasi, usrah is usrah, mentoring adalah mentoring, perkara yang berbeza. Tetapi untuk makluman semua, usrah dan juga mentoring ni di bawah penyeliaan seksyen kami. Okey, maksudnya sekretariat tu adalah sekretariat kami. Cuma pembahagian kumpulan, usrah dibahagi oleh seksyen ataupun sekretariat STKK dan mentor-mentee ni adalah diberikan kumpulannya oleh pihak fakulti ataupun pusat matrikulasi. Jadi jangan samakan usrah dan juga aktiviti mentoring. Perkara ni tak sama. Modul pun berbeza, cara pelaksanaan pun berbeza. Kumpulan ahli usrah pun berbeza. Dan mentor ataupun pensyarah you all pun berbeza antara kumpulan. Kalau aktiviti mentoring dia ada mentor, tapi kalau usrah dia ada nakib ataupun nakibah. Jadi jangan campur aduk mentor dan juga mentee. Cuma tarikh pelaksanaan usrah ataupun mentoring ni ada kalanya sama tarikh, tetapi mungkin akan berbeza pada waktu pelaksanaannya. Jadi saudara-saudari semua kena tahu dan juga kena maklum perkara ni. Okey, kalau katalah mentor nak buat perjumpaan mentoring pukul 10 pagi hari Jumaat, kebetulan Jumaat tu liqah yang pertama, saudari pergilah dulu aktiviti mentoring. Okey, kerana apa? Waktu liqah yang pertama ni adalah tazkirah online yang berlaku 24 jam individu. Jadi pergi ke aktiviti mentoring dan usrahnya tu buatlah 24 jam, takkan tak boleh buat sejam kan. Jadi senang saja perkara tu. Kena bezakan antara dua benda ataupun perkara yang saudara-saudari semua hadapi pada semester ini. Okey, terima kasih untuk yang tu. Okey, untuk menjawab persoalan Syed Aizat Irsyad, Assalamualaikum Puan. Bagaimana dengan pelajar yang tidak dapat sertai pada hari-hari yang ditetapkan kerana sedang bekerja ataupun mungkin tiada internet pada hari tersebut? Okey, kat sini saya maklumkan seperti yang kata, itu tanggungjawab pelajar. Pelajar perlu ikut takwim. Perlu ikut takwim yang telah disediakan. Seperti saya maklumkan tadi, ikut So pelajar yang bekerja sebenarnya, pelajar matrikulasi ni tak boleh nak bekerja sebenarnya kalau ikut kan. Dan tiada internet. Okey, katakan pelajar ni tak dapat sertai pada hari yang telah ditetapkan, kami dah buka link, anda tak hantar, kami tetap tutup link dan kami tak terima tugasan. Saya harap hanya 1 ataupun 2 sahaja tugasan yang tidak dihantar. Kerana memanglah untuk lulus tu tak perlukan markah 100%, boleh lulus. Tapi kalau setiap liqah 1 sampai 7 awak tak hantar, maksudnya tugasan maksudnya semua ada masalah daripada liqah 1 sampai liqah 2, surah perdana semua tak ada hantar, memang kosong je daripada awal, memang tak boleh nak counting lah. Saya pun tak boleh nak luluskan anda lah, gagal sebab tak ada tugasan yang dihantar. So saya mohon sangat-sangat nakib ataupun nakibah ahli usrah yang lain ni, hantar tugasan. At least janganlah tak hantar semua. Saya kan boleh semua pelajar kena hantar. Maknanya semua yang diberi itu hantar semua. 100% hantar. Sebab markah pun mungkin ada potongan, tak mungkin, tapi insyaAllah lulus lah. Tapi kalau pelajar ni asyik tak hantar, tak join, tak buat, tak ikut takwim, memang gagal lah. Kena repeat lah next sem. Sebab itu je kami boleh buka link. Sebab kami akan tutup link dan run report. Report tu terus kami bagi markah.
maknanya kami tak akan buka lagi lah, tak buka lagi link tu. Kalau kami buka, orang yang sama hantar, berapa kali kami nak semak? Link yang sama, orang yang sama hantar, sedangkan orang yang nak hantar tu seorang sahaja. So kami tak akan repeat dan tak akan buka lagi bila kami dah tutup link. Kena faham tu ya? Saya Aizat, faham? Okey, tak ada alasan tiada internet ataupun bekerja, tak sempat nak tengok, demam, tak ada alasan apa-apa. Usrah online berjalan dengan online. Tiada alasan apa-apa untuk kami bagi markah. Kalau anda demam bagi surat MC ke, tiada untuk usrah online. Kalau usrah secara bersua muka, insya-Allah mungkin adalah pemarkahan untuk surat-surat alasan. Okey, itu pun bergantung kepada alasan tersendiri, MC ataupun ayah meninggal macam tu contohlah. Tapi untuk online tiada apa-apa surat alasan ataupun apa-apa alasan. Faham Okey. Hantar tetap hantar ikut takwim. Ikut tarikh tutup link. Okey. Hantar dapat markah, tak hantar tak dapat markah lah. Okey, untuk Muhammad Adam bin Fazli. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Biodata tu perlu bagi detail apa ya? Nama, nombor telefon. Okey, untuk biodata ni di antara nakibah dengan ahli-ahli usrah. Anda sebagai nakib, ahli-ahli perlu anda mengenali ahli-ahli anda. Perlu. Bila saya tanya, anda boleh jawab lah. Bila saya tanya, okey Adam macam mana dengan pelajar-pelajar ni, anda boleh kenal lah ahli nakib anda kan. Sebab dia orang dah hantar video biodata diri, memperkenalkan diri. Itu kita nak di antara silaturahim di dalam online. So anda kena kenal ahli nakib anda. Maknanya bila saya tanya Adam, sipolan-sipolan ni kenapa tak hantar kenapa tak hantar tugasan online? Saya dah tengok markah dia tak ada ni. Anda kena tahulah anda punya ahli tu ada dalam grup. Nanti awak dah bagi pemakluman tapi dia tak ada dalam grup pun. Tak baca pun pemakluman tu. Apa permasalahan dia pun anda tak tahu. So biodata tu untuk anda mengenali ahli nakib anda di mana boleh memperkenalkan diri, tinggal di mana, contoh saya tinggal kat Seremban, banyaknya PKPB, banyaknya kes COVID, okey. Anda boleh tahu kos dia, apa contoh dia pengajian Islam ke, pengurusan ke, okey. Dia semester berapa, semester 1 ke atau semester 2 sama dengan awak ke, ataupun dia repeat kos ke, repeat STP ke, repeat dia punya kod usrah ke, contohnya lah. Ada juga pelajar yang semester 1 kod usrah STP tu ada yang senior juga, yang senior yang repeat kod. Repeat usrah, faham tak? Repeat usrah mungkin dia gagal sebelum ni ataupun dia tak pernah masuk usrah sebelum ni. Ada yang repeat course untuk tamatkan usrah. Tak semestinya walaupun saya cakap STP 1000 tu semester 1, dia ada juga pelajar semester 2 pelajar, ada juga pelajar semester 3. Faham tak? Faham So dalam tu memperkenalkan diri. Kalau awak tak puas hati, tak kenal lagi awak punya ahli nakib tu, awak tanya lagi, suruh dia perkenalkan diri. Nombor telefon pun boleh, kod usrah STP, kod usrah, dia tahu tak kod apa dia tengah dalam kumpulan awak tu. Kod dia ni, kod STP 2000. Dia kata, tak saya STP 2000, salah masuk kod kumpulan, awak perkenalkan, suruh dia perkenalkan diri, okey? Faham? Okey, untuk next Auji Sofrina, okey. Dia ucap terima kasih penerangan Cik Zaid tadi. Okey, next persoalan dia Nur Syafiza Nazifa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. 2011 tu likop pertama kan, kena dengar ceramah 30 minit dan membuat ulasan. Jika tiada kena buat meeting dengan GM. Dengan ahli usrah kan, hanya membuat tugasan individu. Okey. Untuk usrah perdana, untuk usrah likop 1 dan 2, anda tak perlu buat meet dengan kawan-kawan, tak perlu. Anda buat tugasan secara persendirian. Cari satu YouTube, tonton YouTube tu mengenai puasa ke, mengenai apa-apalah. Mahajirah ke, awak tonton sampai 30 minit, awak faham, mendalami ceramah yang diberikan, awak ambil isi-isi penting, buat sinopsis. Ambil data penceramah. Dekat YouTube sekarang banyak sangat penceramah-penceramah kita yang terbaru, yang lama, semua ada kat dalam YouTube. Awak boleh dengar, awak buat sinopsis, hantar je kat Google tu. Tak perlu perjumpaan ataupun meet dengan awak punya ahli. Itu personal,
secara individu tugasan itu. 2 kali likod sahaja, likod 1 dan likod 2. Perlu dengar ceramah dekat YouTube, lepas tu hantar dekat link yang kita akan buka hari Khamis malam Jumaat pukul 11.30 malam, dan hari Jumaat malam Sabtu kita akan tutup 11.30 malam. So panjang, ada masa panjang untuk tengok YouTube tu, untuk 1 likod dan 2 likod. Likod 1 dan likod 2. Faham Okay. Tak perlu awak cakap ni perlu buat dengan grup, tak perlu, personal. Dan saya tak nak satu grup tu penceramah yang sama, penceramah yang berbeza penceramah yang berbeza, tajuk yang berbeza. Saya tak nak benda yang sama, keluar benda yang sama. Itu macam you copy paste lah, kata meniru lah kan. So buat yang lain-lain. Okay, individu. Faham untuk Syafiza. Alright. Ahmad Wisam Widat. Assalamualaikum puan, tuan. Okey, waalaikumsalam. Bagi biodata penceramah kuis pula perlu dicari di mana? Okey, yang ni awak boleh Google je. Dekat dalam biodata penceramah kuis pun banyak. Boleh Google je dekat mana-mana. Mesti ada. Maksudnya penceramah ni nama penceramah. Okey. Biodata ni bolehlah you nak tengok dia bertugas di mana sebagai penceramah, apa lagi selain dia kerja kat KUIS sebagai pensyarah, dia apa lagi dia punya. Okey, penulisan apa, adakah dia mengeluarkan buku-buku, itulah contoh dia biodata. Okey, lahir di mana, tarikh lahir kalau jumpa lah, tarikh lahir di mana. Selain dia penceramah pensyarah KUIS, dia penceramah di mana? Adakah dia juga jadi imam masjid mana? Contohnya lah ya. Itu biodata penceramah. Okey? Faham Ahmad Wisam Okey. Saya Aizat. Okey, faham. Terima kasih atas perhatian. Okey, Lukman, terima kasih. Okey, tak ada lagi pertanyaan, itu saja. Okey? Ada lagi? Kak. Hello? Kalau tak ada pertanyaan, saya nak buat penerangan ringkas sikit pasal Google Site tu. Okey, boleh. Okay, saya Cik Zaid akan buat yang Google Site ni, Cik Zaid yang jaga Google Site. So Cik Zaid akan terangkan tentang macam mana Google Site tu nak dihantar. Okey, Kakak stop sharing sekejap. Ada sharing lagi ke? Akak rasa akak dah tutup. Belum. Iya. Sekejap Dah. Alright. Okey, saya sharing Okey, boleh nampak Boleh nampak semua? Boleh. Nampak jelas, nampak. Okey, baik. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih kepada Puan Muzdalillah, rakan-rakan daripada seksyen tarbiyah, kaunseling dan juga kerjaya atas sesi seterusnya mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi sekalian. Tak lupa juga kepada Ustaz Sirajuddin selaku PIC ataupun pensyarah di Pusat Matrikulasi pada hadir pada sesi perbincangan ataupun taklimat kita hari ini. Jadi saya sebenarnya nak menerangkan serba ringkas macam mana tuan-tuan ataupun adik-adik semua boleh submit tugasan ini dengan baik. Okey, dengan baik maksudnya mudahlah, dengan mudah. Macam mana yang kita katakan kaedah Google Form, akhirnya Google Site akhirnya disubmit kepada Google Form tersebut. Okey. So saya tunjukkan dulu, ini adalah paparan yang mana kita telah bangunkan. Nanti Puan Muzdalillah akan share kepada adik-adik semua. Yang mana semester 2 dan semester 3 dia agak tahulah Google Site ni. Cuma yang saya concern pada adik-adik pelajar yang sesi 1 yang baru masuk ni. Jadi dalam paparan Google Site ini sebenarnya kita telah bangunkan khusus sempena online version usrah ni.
So kalau di mana pelajar merupakan pelajar asasi, diploma dan juga degree, semua menggunakan laman Google Site ini untuk menghantar tugasan usrah, tetapi perlu berhati-hati supaya penghantaran tersebut tepat melalui borang-borang yang kita dah sediakan secara Google Form. So ini paparan pertama, facing yang pertama. Dekat face yang pertama ni kita ada beberapa maklumat yang kita dah maklumkan kat sini. So yang utamanya kat sini adalah cara bagaimana untuk saudara-saudari semua menghantar tugasan. So pastikan saudara-saudari semua klik pada tempat yang betul lah. Kalau pusat matrikulasi, so kena klik di bahagian pusat matrikulasi. Kalau diploma, diploma lah. Kalau degree, degree. Jadi saya nak fokus pada matrikulasi saja pada sesi kalimat saya ni berkaitan dengan Google Slide. So dekat sini juga ada beberapa maklumat berkaitan dengan usrah. Antaranya inilah slide penerangan ni, sekejap lagi saya akan upload dalam Google Site ni. Dan dekat sini juga kita telah senaraikan juga senarai nama kumpulan mengikut usrah masing-masing. Contoh kalau adik-adik semua kod STP 1000, so kumpulan bagi kod STP 1000 tu ada dalam kumpulan ni lah, maksudnya tekan saja link ni dan kumpulan tu kita boleh tengok. Cuma hari ni saya tak sempat lagi nak upload, so mungkin dalam mengambil masa 2-3 hari ni saya akan cuba untuk uploadkan kumpulan matrikulasi seperti mana adik-adik tengok dalam MyLMS berkaitan dengan kumpulan-kumpulan ini. So kalau kumpulan STP 2000, you just tekan saja kumpulan usrah ni untuk tengok senarai nama. So dalam phase yang pertama ni juga saya sertakan juga kumpulan usrah diploma, kumpulan usrah degree. Ni tidak berkait lah, tapi kalau nak tengok boleh lah, tak ada masalah apa pun. Okay, dan kat sini juga kita telah sertakan juga senarai nama nakib-nakibah yang telah kita lantik supaya ahli-ahli kumpulan usrah yang lain boleh merujuk terus nama ahli usrah dengan mendapatkan nombor telefon yang tepat berdasarkan dengan senarai nama yang kita telah berikan. Yang ini pun kita tak masukkan lagi, dan insyaAllah saya akan cuba masukkan dalam 2-3 hari lagi nanti insyaAllah. Pasal ada lagi pelajar asasi yang mendaftar sesi usrah pada sesi ini insyaAllah. So dalam paparan ni juga saya ada sertakan takwim seperti mana adik-adik tengok tadi, takwim yang telah dikemukakan oleh Puan Muzailah. So ada 2 takwim yang berbeza dan cara sama macam takwim dan tarikh pelaksanaan tu saja berbeza. Kalau matrik, tekan saja di matrik, diploma degree, tekan saja di diploma degree. So yang ni kelas pengukuran Quran anda semua tidak terlibat dan kat sini pun sebenarnya ada taklimat berkaitan dengan section saya sendiri, iaitu section tarbiyah, kaunseling dan kerjaya. So ini taklimat perjalanan secara menyeluruh lah. Untuk taklimat yang hari ini nanti saya akan masukkan dalam Google Site ni juga. So yang di sini juga ada taklimat usrah yang telah saya masukkan. Cuma taklimat usrah ni taklimat bagi sesi 1. Yang sesi 2 ni saya belum sempat upload lagi, yang mana taklimat tu telah diberikan oleh Ustaz Sirajuddin baru-baru ini. So ini secara ringkas paparan berkaitan dengan Google Site. So kalaulah kata saudara-saudari semua nak menghantar tugasan, ada 2 cara bagaimana saudara-saudari boleh menghantar. Cara yang pertama, untuk menghantar, tekan saja pada link ini. Okay, maksudnya hantar tugasan, just tekan saja. Dia akan membawa paparan di mana saudari-saudari semua terpapar segala jenis tugasan yang telah dibentangkan oleh Puan Muzailah tadi. Okey? Sebagai contoh, ini keseluruhan ya. Kita ada nyatakan kat sini, rehlah riadah, tugasan untuk liqaq, kita ada tazkirah online, FB Live, seterusnya sampailah kat sini kita ada tugasan usrah perdana dan ada usrah perdana 2, FB Live juga, puasa sunat 1, puasa sunat 2, puasa sunat 3, puasa sunat 4, puasa dan tugasan menghadiri kuliah agama yang kita gantikan dengan kaedah bacaan Al-Quran 1, bacaan Al-Quran 2, Al-Quran 3 dan juga Al-Quran 4. Itu kaedah yang pertama kalau mana-mana saudari nak akses. Yang cara yang kedua, kalau tanpa melalui situ, anda semua boleh pergi terus kepada paparan tab yang sebelah atas ni. Okay, contoh, pusat matrikulasi nak pergi hantar tugasan liqaq yang pertama. Just pergi ke tab matrikulasi, okay, pilih tugasan liqaq dan tekan liqaq 1
saudara semua akan dibawa ke paparan tugasan LICOC yang pertama. Jadi kenalah baca dulu apa yang diminta sebenarnya dalam tugasan ini. Dan kalau dah ready, saudara semua boleh tekan saja hantar tugasan dan akan dibawa ke satu laman web yang lain, iaitu Google Site. Okey? So nampak tak Google Site tu Kak Dila? Google Form ni. Sangat jelas sangat dan sangat senang untuk pelajar follow lah satu step by step. Okey. So nampaklah ya yang Google Site, Google Form punya form ni Okey. So pelajar yang tak faham tentang penggunaan Google Form lagi. Inilah contoh Google Form yang kami akan bagi link. Bila awak tekan link, dia akan paparkan benda macam ni. So awak cuma fokus kepada pusat matrikulasi. Dalam satu link tu dia ada semua untuk diploma degree, tapi awak fokus kepada pusat matrikulasi sahaja. Okey, contoh lain saya buat contoh supaya mudah-mudah faham. Contoh kita nak hantar usrah tugasan puasa sunat. Kalau saudara-saudari semua dah puasa, kita mula pada 20 bulan 1, 20 bulan 12 minggu depan. Katalah 23 hari bulan saudara semua dah puasa. Pergilah pada puasa sunat 1. Okay, and then you submit saja pengesahan puasa tersebut. Okay, tapi pastikanlah dah puasa baru hantar. Jangan tak puasa hantar. Tapi kita sebenarnya tak boleh tahu you all tipu kami ke ataupun you all jujur sebagainya. Tapi harapan kami sebagai jawatankuasa dan juga sekretariat usrah, kita harap saudara semua patuhlah dengan arahan yang diberikan dan tolong laksanakan puasa sunat ni kerana Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala insyaAllah. So selesai puasa sunat 1, pergilah pula ke puasa sunat yang kedua. Just tekan saja link tersebut untuk ke paparan pusat puasa kedua, ketiga dan juga keempat. Maksudnya 4 kali puasa cukup memadai untuk tugasan usrah sesi 2 ni. Tapi kalau saudari-saudari nak puasa 6 hari dalam semester ni, terpulang. 20 hari nak puasa, terpulang. Yang penting kami nak 4 kali saja pengesahan dan bila saudara-saudari semua mengesahkan ke puasa tersebut, di akhir Google Form tersebut ada pengakuan yang di mana saudara semua telah mengakui bahawa puasa tersebut dilaksanakan kerana Allah Ta'ala dan sebagainya. Okay? Right. So kalau seterusnya saya tunjuk contoh untuk bacaan Al-Quran. Okay? Bacaan Al-Quran ni mudah saja seperti mana Puan Musa sudah maklum. Cuma kita telah asingkan siap-siap. Saudara-saudari semua kena baca 4 surah. Cuma bacaan Al-Quran tersebut mengikut surah perlu disubmit mengikut borang yang berbeza-beza. Okey? Contoh, saudara semua dah baca surah Al-Mu'minun. Saudara semua kena hantar surah tersebut pada borang bacaan Al-Quran 1. Okey? Katalah saudari semua dah baca surah Yasin. Hantar pada yang kedua Ar-Rahman untuk bacaan borang kedua. Yang ketiga, katalah dah baca Yasin. 15 hari bulan tu dah baca Yasin. Okey? Submitlah pengesahan ke bacaan tuan-tuan saudara semua tu pada borang yang ketiga. Okey? Dan begitulah yang terakhirnya. Bacaan Al-Quran 4. Okey? Sama saja, cukup mudah. Okey, bila you tekan saja sebenarnya dah ada satu paparan lain untuk saudara semua mengisi butiran yang ditetapkan lah. Jadi mudah sangat untuk saudara semua ikut dan patuh. Apa-apa pertanyaan, saudara semua boleh menggunakan laman Google Site ni dengan mudah. Contoh, macam mana nak hubungi kami? Siapa kami sebenarnya? You just tekan saja hubungi kami dan akan bawakan paparan khas siapa sebenarnya pengelola seksyen usrah ni sebenarnya. Okey? So untuk makluman saudara semua, untuk seksyen tarbiyah kaunseling kerjaya ni ada 4 orang yang pegawai dan staf yang melaksanakan seksyen ni. Yang pertamanya saya sendirilah, Cik Mazaid. Yang keduanya Puan Nurul Fatin, ada ketiganya Puan Muzailah dan yang terakhirnya Puan Nur Hayati. Jadi kalau tuan-tuan ataupun saudara semua ada permasalahan berkaitan usrah asasi ni, saya minta untuk rujuk terus kepada Puan Musdalilah, okay? Kerana beliau adalah pegawai yang kita khaskan untuk mengemudi pusat matrikulasi punya usrah pada sesi ini. Kalau sesi lepas, Ustaz Muhammadun. Tapi kalau sesi ini, Puan Musdalilah. Saya harap saudara semua yang mana senior-senior itu tidak mengganggu Ustaz Muhammadun dalam urusan usrah ini. Okay? So tolong sampaikan kepada ahli-ahli usrah yang lain sebagaimana seperti yang telah
terangkan oleh Puan Mozilla dan juga saya sebentar tadi ni. Jadi sangat mudah berkaitan dengan laman web ni, Google Site ni. Saudari semua boleh tengok apa yang telah kita mudahkan bagaimana cara untuk kita serahkan surah ni. So setakat hari ini kalau saudari semua tengok, untuk pengguna Google Site ni telah mencecah 19,195. Maksudnya dah 19,195 klik untuk Google Site tersebut untuk pelajar-pelajar menghantar ataupun mendapatkan info berkaitan dengan usrah pada sesi 1 dan juga sesi 2 pada kali ini. Okay, so kalau ada pertanyaan, saya minta saudara semua tanya bagaimana cara dan sebagainya tu dekat ruangan chat dalam Google Meet ni, silakan. So setakat itu dulu untuk taklimat saya berkaitan dengan Google Meet ataupun Google Site ni. Okey, terima kasih Cik Mazat. Cik Mazat ya. Okey, kita buka lagi ruangan untuk bertanya. Sekiranya tak ada pelajar nak bertanya, kita boleh tamatkanlah perjumpaan kali ni. Ada lagi ke nak bertanya? Sekejap saya tengok. Okey, ada pertanyaan daripada Nur Najihah binti Halid ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, minta maaf. Saya ingin bertanya, saya pelajar semester 2 untuk likop pertama dan kedua tu boleh ke jika saya ada ambil video yang sama seperti video yang saya lihat pada semester 1 atau tetap juga kena ambil video selain daripada yang saya ambil semester 1? Terima kasih. Okey, untuk pemakluman semua pelajar, tujuan utama usrah ni adalah untuk anda mendapatkan ilmu. Kalau nak dapatkan ilmu, kalau awak dah tahu dah tentang yang, maksudnya awak dah dengar dah ceramah video ataupun YouTube yang sebelum ni, awak dah dapat tahu dah, awak dah dapat pengalaman, awak dah dapat ilmu dari kat situ. Apa salahnya anda tengok YouTube yang lain pula, yang untuk anda dapat ilmu juga, untuk menambahkan ilmu di dada, ilmu anda. So ambil tugasan yang lain. Saya memang seriously nak cakap pelajar tidak perlu ambil yang lama. Buat yang baru. Semua buat yang baru. Ini sesi baru, maknanya saya semester 2, sesi baru. Tugasan pun yang baru. Semua YouTube yang baru, yang belum pernah anda lihat dan belum pernah anda buat sinopsi. Okay, faham? Buat yang baru, semua buat yang baru. Hanya 2 sahaja likop, yang itu likop 1 dan likop 2, YouTube yang sebelum yang tak pernah anda lihat sebelum ni dan tak pernah anda dengar sebelum ni. Faham? Untuk Nur Najihah faham dan ahli-ahli usrah yang lain faham ya. Saya tak nak anda ulang ambil kerja senang, ambil yang sama sesi lepas. Saya tak nak, saya nak yang baru. Kalau saya dapat detect maka tak ada lah. Faham? Okey, terima kasih. Faham Ada lagi? Kita akan buka lagi ruangan bertanya. Ada lagi? Sebab untuk usrah setiap sesi kita akan cuma buat sekali je perjumpaan secara Google Meet. Yang lain semua kita akan buat secara atas talian Google Site lah. So kali ni kita buka untuk pertanyaan lah. Lepas ni kita tak ada buat perjumpaan lagi di antara ahli usrah dengan nakib-nakib ni secara Google Meet. Okey Kak, saya rasa cukup kot tu. Kalau kata ada pertanyaan, saya minta saudara semua meng-emailkan soalan ataupun tanya terus kepada ni. Okey, saya berjawab ni, Hafizah binti Mu'anwar. Saya nak tanya yang link tu dapat dekat mana, okey? Secara rasminya nanti kita akan berikan link tersebut pada minggu depan lah, 20 bulan tu. So kalau mana pelajar senior sebenarnya dah tahu dah link tu dekat mana. Okey, yang mana pelajar baru kita akan bagi pada minggu hadapan supaya saudara semua boleh tengok secara live perkara tu. Okey, link tu akan kita masukkan dalam grup Nukubah bersama dengan pemakluman dan tarikh untuk tugasan, dan nakib-nakibah akan forward kepada ahli-ahli usrah masing-masing di dalam grup masing-masing. Kami cuma masukkan pemakluman tu di dalam grup Nukubah bersama dengan link tu, dan forward je tugas nakib-nakibah adalah untuk forwardkan segala apa pemakluman dan link yang kepada ahli-ahli. Sebab tu kita suruh minta buat grup masing-masing. Faham
Okey, Cik Zaid, kita rasa tak ada lagi pertanyaan. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh masuk terus tanya dalam grup WhatsApp pun boleh. Cik Zaid boleh tutup lah. Okey, akak tutup pun tak apa, tapi tak apalah. Saya buat closing sedikit. Jadi saya harap kepada semua nakib-nakibah dapat memberikan kerjasama yang erat kepada sekretariat kami untuk membantu melancarkan lagi usrah pada sesi ini. InsyaAllah mana yang kurang tu kita cuba tambah baik dan kita harap dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya wabak pandemik COVID ni dapat dihapuskan segeralah. Okay. Kalau dihapuskan segera, secara automatik usrah yang kita jalankan secara online ni akan terbatal. Kerana apa? Untuk makluman saudara semua, pada asalnya modul usrah ni adalah modul yang bersemuka. Maksudnya kalau likok ni adalah tanggungjawab nakib dan juga nakibah yang dilantik untuk mengemudikan perjumpaan secara mingguan berdasarkan takwim yang kita telah berikan. Begitu juga dengan kuliah agama ataupun kuliah kuliah perdana. Kalau kuliah perdana, kuliah tu adalah dianjurkan oleh pihak kami ataupun sekretariat sendiri. Dan saudara semua kena wajib hadir untuk mendengar sesi usrah perdana tersebut. Begitu juga dengan kuliah agama, saudara-saudari semua kena pergi ke Masjid Al-Azhar Quiz untuk mendengar sebarang ceramah yang diadakan. Kalau kata kuliah subuh, subuh lah, maghrib lah, isyak lah. So, perkara itu tak berlaku pada 3 semester dah, maksudnya asasi yang ini adalah sekali yang ketiga dilakukan secara atas talian. Okay, kalau diploma degree baru kali kedua. So saya harap kali ketiga ni adalah kali yang terakhir untuk perjumpaan secara online ni. Kerana apa? Secara hakikat ataupun objektif asalnya pertemuan usrah ni adalah pertemuan bersemuka supaya saudari semua dapat bertukar ilmu, pandangan, bertukar pengalaman ataupun bertukar cerita antara ahli kumpulan supaya ianya dapat mendidik atau membentuk kepada seorang ahli ataupun pelajar kuis yang penuh dengan dedikasi dan juga kepimpinan dari segi sudut agama. Okay. So itu pada asalnya untuk makluman saudara semuanya lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Muzdailah kerana telah menyampaikan taklimat dengan baik. Saya harap nakib-nakibah yang telah dilantik akan memberikan 100% komitmen kepada sekretariat untuk melaksanakan usrah pada sesi ini. Tidak dilupakan juga untuk makluman saudara semua, insya-Allah dalam masa terdekat kita akan mengeluarkan surat lantikan rasmi berkaitan dengan lantikan saudara-saudari semua sebagai nakib-nakibah yang telah dilantik secara rawat oleh pihak Pusat Hal Ehwal Mahasiswa. Jadi jangan risau, di penghujung usrah nanti saudara semua akan mendapat sijil, e-sijil atas penghargaan saudara semua telah membantu dalam melaksanakan usrah dalam talian ni. So, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Don yang membantu pada sesi sebelum ini. Ustaz Sirajuddin yang setiap semester membantu tanpa jemu dalam sesi usrah ini dan kami sendiri-sendirilah dalam kategori jawatan kuasa pelaksana usrah di kuis insya-Allah. Jadi saya serahkan semula kepada Puan Muzdailah untuk penutupan lah, maksudnya dah selesai saya rasa. Kalau ada pertanyaan lanjut kita boleh go through by WhatsApp ataupun by email sekiranya ada. Jika tak ada apa, saya kira semua dah jelas dan juga semua dah pandai lah dengan usrah kita pada sesi ini insya-Allah. Jadi terima kasih Daun Keladi, insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Zaid, Ustaz Sirajuddin dan Ustaz Madon dan kepada semua pelajar yang involved dalam meeting ni. So kita sudahi dengan surah Wal-As dengan tamatnya kita punya perjumpaan meeting secara Google Slide. Okay. Pelajar boleh left group lah, ya.